Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Fadil Ustaz di bahagian agama, pengarah dan semua warga kerja pusat perubatan di Universiti Melaya, muslimin dan juga muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah kurnia Allah dapat lagi kita meneruskan perjalanan hidup kita. Yang kita lihat di tempat begini, para jemaah sekalian, adalah merupakan tempat motivasi. Sebagaimana kata di para ulama, kafa bil mauti wa'izan, cukuplah kematian itu menjadi pengajaran atau peringatan. Sepatutnya bila kita tengok kematian, menjadikan kita mengingati kematian. Tetapi oleh kerana mungkin terlalu banyak, sering sangat kita lihat kematian, ia menyebabkan kita rasa perasaan itu sudah biasa bagi kita. Sebagaimana orang duk tengok hari ni, banyak yang berlaku bencana atas dunia ni, gempa bumi, bencana ini yang menyebabkan kita rasa bencana itu sebagai bencana alam, bukan lagi sebagai zalika yukhawwifullahu bihi ibadahu, suatu perkara yang Allah nak menakutkan hamba-hamba dia agar kembali kepadanya. Para jemaah yang dihormati dan dikasihi sekalian, bila kita lihat di dalam perjalanan hidup manusia ini, dalam tazkirah saya di bawah tajuk Al-Qalbus Salim, hati yang sejahtera, bagaimana kita nak jaga dia. Di antara perkara-perkara yang disebut oleh para ulama di bawah tajuk Rihlah Suhud, maknanya ada kalanya orang lain naik ke atas, artinya ruh dia semakin dididik, jiwa dia semakin bersih, semakin suci, semakin menjadi manusia yang baik, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kita kena ingat, di dalam perjalanan tersebut terdapat beberapa halangan ataupun rintangan yang menyebabkan manusia ini akan terjebak dengan perkara-perkara yang dihalang itu, yang penghalang itu. Maka kita akan terhenti perjalanan kita ke alam akhirat. Kita akan terhenti rihlah kita, pengembaraan kita untuk menaikkan diri mencapai tahap orang-orang yang dikasihi sayangi dan diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para ulama mengatakan, di antara perkara yang sangat bahaya para jemaah sekalian, iaitulah apabila dalam perjalanan kita ini, tiba-tiba bila kita lihat orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita tengok kawan kita yang bekerja sekali dengan kita, ramai yang tak solat, yang perempuan, yang wanita, ramai yang tak tutup aurat. Masuk balik ke kampung, dalam keluarga, di kampung pun fenomena ini dah menjadi satu perkara biasa juga. Mana pakaian-pakaian yang orang bandar telah dibawa balik ke kampung, perangai-perangai pun sama. Akhir sekali ketika itu syaitan mari kepada kita, dia mari satu perasaan, dia panggil al-ya'su wal qunut, putus asa dan kecewa. Kecewa ini satu penyakit yang telah dibawa oleh syaitan. Sama ada kita kecewa dalam kehidupan di dunia, macam orang lain pangkat dah naik besar, dah tinggi dia punya pangkat, sudah mencapai apa yang dia nak dalam dunia dengan memiliki kekayaan yang sesuai dengan jawatan yang dia ada, dengan umur dia, menyebabkan kita akan rasa kecewa. Tak jadi dah aku ni, tak ada harapan. Kekecewaan di dunia ini
maka kita akan lihat ada di kalangan manusia yang bunuh diri, ada di kalangan manusia yang tak nak buat apa-apa lagi. Aku tak tahu dah, tak tahu nak pergi ke mana. Itu dari sudut kehidupan dunia. Kita kena ingat, sebagai seorang mukmin, orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, ummati kal ghais, umat aku ini seperti hujan. Hujan ni kita tak tahu yang mana yang bermanfaat, yang turun dulu ke, ataupun yang tengah-tengah, atau yang kemudian, yang memberi manfaat kepada tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Maka bandingan Nabi SAW ini sebenarnya mengajar kepada kita supaya tidak berputus asa. Kalau kita nak kata zaman kita ni tak ada orang baik, dah tak ada lagi orang baik, kita kata, kenapa siapa kata tak ada orang baik? Masih ramai lagi orang-orang yang beramal dengan ilmu dia, masih ada lagi orang yang hafal Quran, masih ada lagi orang yang menjaga sunnah. Dia duk jaga, duk belajar hadis-hadis Nabi SAW. Dan masih lama lagi pendakwah-pendakwah yang bekerja siang dan malam, keluar bandar, masuk kampung, masuk hutan untuk nak ajak orang pada Islam, sudah masih ada. Dan Alhamdulillah hari ini kita lihat masjid-masjid makmur, adanya kelas-kelas pengajian, adanya kelas tarbiyah, tazkirah, dan adanya para jemaah yang begitu ramai. Dan Alhamdulillah kalau kita tengok perhimpunan mingguan kita setiap minggu di masjid di surau penuh. Terpaksa pejabat mufti terpaksa kena keluarkan kebenaran di pejabat-pejabat yang besar untuk diadakan solatul Jumaat. Maknanya artinya kita lihat benih-benih kebaikan umat itu masih wujud di dalam dunia kehidupan kita hari ini, walaupun kita berdepan dengan banyak perkara. Itu satu dimensi. Dimensi yang kedua, syaitan tak akan biarkan kita. Sebab apa? Mereka akan datang melalui kategori agama. Dia kata kita ni tak boleh dah, sebab kita ni orang tak baik. Sehingga kita merasakan bila kita ada orang buat benda-benda yang tak baik, keluarga kita terjebak dengan benda tak baik, kita menyalahkan masa. Kita kata kita duduk di akhir zaman, beginilah keadaan. Maka perbuatan yang tak baik ini, perasaan sama ada kecewa dalam kehidupan dunia ataupun kecewa dalam beragama, lebih-lebih lagi para pendakwah tidak boleh menunjukkan kekecewaan. Bahkan para pendakwah mesti tunjukkan istiqamah, semangat bekerja lebih tinggi lagi. Bahkan kalau boleh kita juga belajar strategi daripada orang-orang lain yang begitu bekerja. Hari cuti pun mereka tak cuti, waktu rehat mereka bekerja, semata-mata nak menyebarkan diayah, nak menyebarkan kesesatan yang mereka ada. Bila timbul cerita ni, para jemaah, saya teringat kepada suatu peristiwa yang berlaku dalam dunia Islam, iaitulah ketika Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan tanda nama tokoh besar ni, nama dia Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sewaktu dia ditangkap dan dipenjara oleh kerajaan pada zaman dia kerana mempertahankan akidah ahli sunnah yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Jadi puak-puak Mu'tazilah ni penjara. Pada keesokannya akan berlaku perbicaraan di hadapan khalayak ramai. Pada waktu itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala malam tu termenung, sedih. Jadi ada seorang pencuri dalam penjara sekali dengan Imam Ahmad. Memang dia pencuri. Si pencuri ni mari dekat Imam Ahmad, dia kata, ya Imam, anta imam, anta masuk penjara kerana nak jaga kebenaran. Saya masuk penjara kerana mencuri. Saya telah dipukul, telah disepak, telah di itu, telah di ini. Saya sabar semata-mata saya nak senang hidup atas dunia. Tuan yang masuk penjara kerana nak menjaga agama, tuan yang masuk penjara semata-mata nak pertahankan kalimah Allah, maka tuan lebih berhak untuk sabar. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kata, kata-kata si pencuri ini
masuk dalam kepalaku yang menyebabkan semangat aku untuk berdepan dengan perbicaraan besok begitu tinggi. Bahkan waktu anak dia tanya, siapa dia ayah? Yang ayah selalu lepas solat doa nama orang ni siapa? Oh, dia kata itulah pencuri yang telah motivasi kepada aku dalam penjara sewaktu aku nak menghadapi perbicaraan. Artinya para jemaah sekalian, maknanya kita ni masih lagi mempunyai kekuatan jiwa, masih kekuatan yang kuat. Tetapi kalau kita rasa lemah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'law. Jangan kamu rasa duka cita, jangan kamu rasa lemah, kamulah orang yang tertinggi. Sebab apa? Sebab kita mempertahankan agama Allah Azza wa Jalla. Jadi di dalam menghadapi suasana yang gawat begini, kadang-kadang kita tak boleh nak menyalahkan sesiapa. Memang akan berlaku perasaan kita rasa sedih, kita rasa lemah, dan kita rasa ada perkara-perkara yang kurang enak untuk kita lakukan apabila kita tengok kejayaan peratus perjuangan yang kita bawa ini nampak tidak begitu berjaya. Maka para ulama mengatakan yang pertama sekali kita kena, bila ada perasaan begini, kita kena balik kepada semangat untuk meminta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, pernah satu hari dia pergi di atas kubur seorang kawan dia, nama dia Waqi' bin Abil Aswad. Duduk atas kubur, dia berdoa, Allahumma arham Waqi'an, ya Allah berilah rahmat kepada Waqi' yang ada dalam kubur ini. Fa inna rahmataka lan ta'jiz an Waqi', kerana rahmat engkau tidak lemah untuk diberi kepada Waqi'. Jadi kata daripada ulama yang ketika belajar ilmu motivasi ini, dia kata apa? Ini menunjukkan bahawa bila kita nak minta suatu perkara dengan Allah Azza wa Jalla, kita iltija, artinya kita kembali kepada Allah, kita bergantung dengan kuasa yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Pada saat itu tidak ada suatu perkara yang boleh menghalang kekuatan Allah Azza wa Jalla. Kemudian bila kita lihat orang yang sedang dalam keadaan putus harapan, mesti dia kena belajar ilmu latihan diri, iaitulah bagaimana nak meningkat naik daripada kekecewaan. Saya yakin sebahagian daripada jemaah kita ni ada yang dalam ilmu motivasi, yang selalu berdepan dengan orang-orang yang putus harap, orang-orang yang kecewa. Kadang-kadang sukar kita nak menghadapi. Saya orang telefon pukul 12 malam telefon. Dia kata, Ustaz, saya nak minta pandangan, minta nasihat sekian-sekian. Kalau Ustaz tak bagi nasihat, saya nak bunuh diri. Pukul 12 malam nak bunuh diri. Saya pun tak berani juga nak cakap. Kalau awak berani bunuh, nanti dia rakam suara tu, dapat kat polis tu, oh ya tu Ustaz ni yang menghasut dia suruh bunuh diri. Berhak kita menghadapi masalah kita. Jadi kita kata, di mana apabila kita duduk, dia panggil ilmu tentang qada dengan qadar. Ilmu ini sangat penting dipelajari, sebab orang yang kecewa apabila mereka terlupa kepada ilmu takdir Allah Azza wa Jalla. Kita kena buat usaha, tak boleh. Kita ni bukan satu mazhab yang sesat dalam Islam ni, dia panggil mazhab qadariyah. Mazhab qadariyah, dia kata manusia ni tak ada takdir. Kita sendiri yang buat usaha kita. Bila kita buat, barulah direkodkan. Maka kita mengatakan tidak. Kita sebagai ahli sunnah ini yang berpegang dengan qada dengan qadar, dengan takdir Allah Azza wa Jalla, maka pada ketika itu kita kena ada usaha, kena ada ikhtiar. Bagaimana kita nak melepaskan perasaan-perasaan yang kekecewaan yang kita ada di sini, maka kita nampak adanya di sana pertolongan Allah Azza wa Jalla di dalam apabila kita mendekatkan diri kepada Allah. Suatu peristiwa, saya suka bawa cerita ni kerana kita duduk di hospital. Seorang doktor pakar bedah, nama dia Dr. Khalid Al-Jubair. Mungkin tuan-tuan pernah dengar nama ni. Kalau tak jumpa, tak pernah dengar, buka dalam YouTube Abu Anas tu, cari pengalaman seorang doktor. Saya buat rakaman video pendek 20 siri, pengalaman Dr. Khalid menghadapi pesakit dia di hospital. Dia kata apa?
Satu hari datang seorang makcik dengan suami dia, berjalan pun tak larat nak berjalan, nak bercakap pun tak mau. Suami dia kata, doktor, berilah bantuan kepada isteri saya ni, sakit sangat dia. Jadi bila doktor tanya ni, apa awak sakit? Oh, banyaklah sakit. Sebenarnya dia pun tak tahu sakit apa, yang penting dia kata dia sakit. Maka Dr. Khalid tanya, dia kata, puan ni solat ke tidak? Sakit. Itu jawapan dia. Tak solat tu kerana sakit. Mau baca Quran ke tidak? Oh, sakit. Semua benda yang ditanya jawapan dia sakit. Oh, maka Dr. Khalid kata apa? Memanglah awak sakit, tapi bukan sakit fizikal, yang sebenarnya sakit jiwa. Mari aku bagi ubat. 2 minggu ubat ni kamu buat, mari jumpa aku balik. Kalau tak jadi juga, baru kita masuk buat. Apa dia ubat yang dia beri? Yang pertama sekali, kamu balik, mandi siap-siap, sembahyang sunat taubat, dan minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kamu boleh tak baca Quran? Dia kata bolehlah, suami dia boleh baca Quran. Jadi kamu ajak isteri kamu baca surah-surah yang pendek, ayatul kursi, baca 3 kul, dan ayat-ayat yang pendek, ajar dia, biar dia baca. Kemudian suruh dia berzikir. Dia kata, aku bagi tempoh 2 minggu, bawa balik isteri kamu di sini, aku nak tengok macam mana keadaan. Alhamdulillah, 2 minggu tak lama, mengikut tak pada waktu yang dijanjikan, marilah pakcik ni bawa isteri dia yang sakit tadi, berjalan betul. Tak ada lagi duduk berjalan sengit, lemah, tak ada. Suami dia kata, doktor, betul lah apa yang doktor cakap, isteri saya ni bukan sakit sebenarnya, tapi sakit jiwa. Bila dia balik solat, bila dia balik istighfar banyak, bila dia balik baca Quran, bila dia balik baca zikir-zikir yang diajarkan begini, sekarang ni saya tengok keadaan dia sudah berubah, dalam masa 2 minggu sudah berubah. Jadi ada ilmu psikologi keagamaan yang kita nampak manusia ni kadang-kadang dia sudah putus asa, kecewa. Sebab apa? Sebab mereka terlupa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila manusia ni terlupa kepada Allah Azza wa Jalla, ketika itu kita nampak suatu kepincangan yang sangat nyata. Jadi ini dia panggil madakhilus syaitan. Pintu masuk syaitan masuk melalui jalan mana? Jalan iaitulah putus asa dan kecewa. Banyak kita lihat, ada setengah orang dia rasa saya ni kalau tinggal agama Islam pun tak apa dah, sebab orang Islam tak bantu dia, orang Islam tak tolong dia, orang lain yang bukan Islam yang banyak bantu. Kita kata, awak minta tolong ke tak? Dia kata, tak. Awak pergi masjid tak? Jumpa AJK masjid, Pak Imam? Tak pergi juga. Awak jumpa ke tak ustaz-ustaz di tempat kuliah dakwah? Tak pergi juga. Tiba-tiba semua tempat dia tak pergi, tetapi dia nak menyalahkan orang Islam. Kerana apa? Kerana tidak memberi bantuan kepada dia. Maka kita mengatakan yang salahnya awak, bukan orang lain. Jadi inilah yang dikatakan ilmu. Sepatutnya kita belajar di dalam masalah kekecewaan manusia. Tetapi ilmu al-ya'as, putus harap ini suatu lorong yang besar, iaitulah yang dimasuki oleh syaitan. Yang kedua, iaitu kadang-kadang kita salah pilih, memilih di antara 2 ibadat. Ibadat di sini dengan ibadat yang satu lagi. Ada kalanya kita pilih, syaitan masuk ambil lorong yang lain. Satu peristiwa, hadis ini diriwayat oleh Abu Hurairah. Dia kata sahabat Nabi ini pergi ke satu lembah, dia jumpa di lembah ini mata air. Oh, dia kata cantik di sini. Maka dia buat keputusan nak tinggal di tempat tersebut, nak duduk situ, tak nak balik dah. Tapi dia kata tak boleh juga, kena pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya dulu. Maka bila pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? La taf'al. Jangan kami pergi duduk bersendirian di lembah bukit kerana nak tunggu air di sana. Pokok-pokok yang subur untuk hayawan kamu makan, tapi kamu jauh daripada orang. Nabi kata la taf'al. Kenapa? Sebab sekali kamu keluar,
pergi berperang fi sabilillah, berjuang kerana Allah Azza wa Jalla itu lebih baik daripada kamu solat sunat sendirian beberapa tahun lamanya. Adakah kamu tak suka Allah Ta'ala mengampunkan dosa kamu? Jawab kawan ni, nak. Maka Nabi SAW kata, kalau begitu, kalau betul-betul kamu nak kelebihan yang besar, urzu fi sabilillah, kamu ikut rombongan peperangan yang aku akan hantar untuk pergi berperang. Itu satu cerita. Ada cerita yang lain, seorang pemuda yang semangat nak berperang. Semangat dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, masukkan saya ke dalam senarai tentera yang nak berperang. Nabi SAW sebagai seorang Rasul, Nabi yang ada wahyu dan ada farasah, bila Nabi tengok, Nabi bertanya soalan. Pada jemaah sekalian, kalau kita baca dalam hadis tentang soal jawab, orang tanya Nabi SAW dan Rasulullah SAW memberi jawapan, di sana terdapat dua kategori ataupun tiga kategori jawapan yang berbeza. Ada orang tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Nabi kata, salatun fi awali waktiha, salat di awal waktu. Ada orang mari tanya, apa yang amalan yang paling afdal? Nabi kata, jihad fi sabilillah. Ada orang mari tanya pula, contohnya soal ini, hadis Abdullah bin Amr ini, bila dia mari jumpa dengan Nabi SAW, nak minta nak pergi berperang, Nabi kata apa? Ahayyun walidak, adakah dua ibu bapa kamu masih hidup? Masih hidup? Qala na'am. Dia kata, ya Rasulullah, masih hidup. Kata Nabi SAW, fa fihi ma fajahid. Dalam riwayat lain kata, farji' ila walidaik fa ahsin suhbatahuma. Nabi kata, baliklah kepada dua mak ayah kamu dan elokkanlah perhubungan khidmat kepada dua orang ini, lebih baik daripada kamu pergi berjihad fisabilillah. Jadi ini dipanggil kadang-kadang madkhal ataupun pintu masuk syaitan itu. Dia masuk melalui lorong kita rasa kita buat benda baik, sedangkan ada di sana perkara-perkara yang aulawiyat, lebih aula, lebih afdal daripada perkara yang kita buat tadi. Hari ini saya minta maaf lah, ada orang kurang selesa bila dengar cerita ni. Ada setengah orang ni, Masya Allah tabarakallah, dia seronok, suka pergi umrah sampai 2 kali setahun, pergi haji berapa kali pergi. Tetapi ada di kalangan keluarga dia yang miskin, langsung dia tak tanya khabar, tak bantu, tak tolong. Maka kata di para ulama, orang ni seronok untuk dia saja, tapi kebaikan dia tidak mencurah, tidak terpergi kepada keluarga-keluarga dia yang memang mengharapkan bantuan daripada dia. Cuma kita tak boleh nak nilai orang yang selalu pergi umrah ni, kita kata, oh, dia ni tak baik ni sebab pergi umrah lah. Ada orang yang Masya Allah tabarakallah, saya sendiri waktu pengalaman saya jaga jemaah haji ni dah beberapa tahun, kita jumpa orang yang Masya Allah tabarakallah, khidmat dia kepada masyarakat tinggi, derma dia kepada orang miskin banyak. Tetapi bagi dia bulan Ramadan nak solat tarawih di Mekah, kita kata orang ni memang berhak, sebab dia punya kaitan dengan masyarakat rapat, dan perhubungannya peribadi dia beribadat kepada Allah Ta'ala juga kuat. Sebab orang yang suka pergi umrah, suka pergi haji ni, kita tak boleh nak kata dia ni tak ada kerja lah. Macam orang yang selalu makan nasi kambing. Sedap tak nasi kambing? Dengar hak ni semangat lah. Lepas tu kita kata, tak usah makan nasi kambing, pakai nasi lemak. Tak sama tuan-tuan. Jadi orang yang dah merasai kemanisan beribadat, duduk dekat dengan Kaabah di tanah haram pada musim orang panggil jauh al-ibadah, suasana ibadat begitu kuat. Cuma biarlah kita kata seimbang di antara amalan yang kita buat untuk peribadi kita, syakhsi kita, dengan amalan-amalan untuk membantu masyarakat, keluarga kita dan orang-orang yang patut diutamakan di dalam perkara tersebut. Maka para jemaah sekalian, orang yang patut kita utamakan dalam kehidupan kita hari ini siapa? Yang pertama sekali, tentulah kita kata diri kita.
Mana dalil? Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Allah Ta'ala beri arahan, qu anfusakum, jaga diri kamu. Jangan pula diri kita solat pun tak tahu ke mana, tapi kita duduk sibuk dengan orang lain. Pergi sana bantu orang tu, bantu orang ni, kita sendiri tak bantu diri kita, belajarnya tidak, pergi hadir majlis ilmunya tidak, pergi belajar buka Quran pun tidak, tapi hak lain semua kita pergi belaka, yang kita tak pergi untuk diri kita. Kita kata orang ni juga mendapat satu kepincangan. Kenapa? Sebab dia tidak uruskan diri dia yang sepatutnya dijaga, yang pertama. Kemudian Allah Ta'ala letak dalam ayat qu anfusakum wa ahlikum, yang kedua ahli kamu. Ada kalanya ahli kita terbiar, kita tidak didik mereka menjadi manusia yang mengenali Allah Azza wa Jalla. Ada orang kata, ustaz, saya bukannya ustaz, saya tak pandai nak ajar anak-anak saya. Kita kata betul, manusia ni tak sama dia punya darjat. Ada orang yang pandai, ada orang yang tak pandai, tetapi Allah Ta'ala beri kepada kita kekuasaan, kekuatan dan kepandaian dalam menguruskan. Kalau kita tak pandai nak ajar sendiri, kita boleh hantar anak-anak kita belajar agama kepada tempat-tempat yang telah disediakan. Di masjid kita ada, di pusat Islam ada, di surau ada kelas-kelas. Jadi kita hantar. Artinya penjagaan yang kita nak buat, biarlah jaga. Tuan-tuan dan para jemaah sekalian, bila kita duduk di hospital, di antara kepincangan yang berlaku kepada kita, iaitulah orang pergi ziarah orang sakit, asyik duk tanya sakit ke tak. Kadang-kadang orang sakit pun naik serabut dia. Mari je hospital, tanya sakit. Orang sakit jawab, dah, mari berehat sih. Agak-agak kita, dah. Dia kata dia duduk di hospital, lagi bercakap. Dah kita tanya soalan tak betul. Tanya apa soalan orang sakit? Memang dia sakit di hospital. Kan? Nak pergi hospital pula, orang tanya dia, kenapa ayah awak masuk hospital? Kencing mani. Bawa pula buat mata kucing. Marah ke doktor pula dah. Jadi buat mari benda-benda yang tak sesuai. Maka saya katakan, di antara aulawiyah, di antara benda yang keutamaan yang patut kita utamakan ketika berada di tempat begini, iaitulah bagaimana kita bertanya khabar dalam sudut ibadat. Lepas kita tanya khabar, apa khabar, keadaan, macam mana keadaan sakit sekarang, doktor kata apa, nah, insya-Allah kita doakan mudah-mudahan tak berapa hari lagi boleh keluar hospital sihat walafiat. Tetapi jangan lupa soalan yang paling penting sekali, saya nak tanya juga, bagaimana keadaan solat saudara di sini? Bagaimana keadaan solat makcik di hospital? Ana ada terlibat dengan sahabat-sahabat kita di hospital ni, dia panggil program hospital mesra ibadat. Bila kita buat kursus kepada staf ni, pembantu-pembantu, kita akan masuk dalam ward melawat. Masuk satu ward, makcik ni duduk pegang tasbih. Kata makcik ni orang baik, pegang tasbih. Kita pun tanya, makcik baca apa? Dia kata, alhamdulillah, makcik dah 2 minggu di hospital ni. Tapi kalau makcik tak tidur, baca qul Allah, baca Al-Fatihah, baca subhanallah, alhamdulillah. Nampak cantik tak? Orang baik ke tak baik? Bila kita tanya dia, makcik solat ke tak? Dia kata solat tak lagi. Berapa lama di hospital? 2 minggu hospital, duduk baca Fatihah dengan baca zikir, tapi solat belum lagi. Kenapa? Tak ada orang suruh solat di hospital. Tengok, subhanallah. Tak ada lagi orang mari tanya suruh solat, kecuali ustaz ni baru tanya hari ni, kena solat ke duduk di hospital? Subhanallah. Dia boleh tanya kena solat ke di hospital sebab ada wayarnya, ada jarumnya, ada macam-macam alat di tubuh. Kita mengatakan inilah di antara aulawiyat, perkara-perkara asasi yang penting sangat kita kena kata. Sebab orang yang duduk di hospital ni biasa orang sakit. Orang sakit ni adat lah, kita bercakap dari sudut adat. Orang sakit dengan orang sihat, siapa mati dulu? Ikut kira-kiranya orang sakit lah mati dulu, tapi tak semestinya kan. Ada orang duduk tidur kat rumah, duduk main sukan, mati. Maka kita mengatakan apabila kita sudah dapat maklumat begini, maka yang mesti kita kena utamakan iaitulah bagaimana nak menguruskan keutamaan itu. Menguruskan keutamaan. Jadi kita pergi tanya tentang ibadat. Dia kata saya nak solat tapi saya tak pandai. Tak apa. Kita boleh tanya jururawat, boleh tanya staf hospital. Di hospital kita boleh kata di Malaysia ni alhamdulillah sudah ada pegawai-pegawai agama yang telah diletakkan di situ untuk membantu para jemaah supaya orang yang nak beribadat dapat.
Setiap hospital, setiap bilik ward ada musalla, ada risalah-risalah diletak. Tetapi malangnya apabila sakit itu telah dijadikan hujah untuk tidak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, ini di antara dia panggil madakhilus syaitan, permainan syaitan yang telah diberi kepada kita cukup dahsyat. Iaitulah apabila kita tak boleh nak menguruskan diri kita sendiri. Saya selalu bertanya, di mana tempat saya pergi, saya tanya kepada para jemaah, tuan-tuan ingat tak ingat zikir 4 kalimah? Sini pun nak tanya juga, ingat ke tidak zikir 4 kalimah? Ingat? Dia kata, hak mana satu? Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa tak ingat zikir ni? Saya kata tak nak siapa angkat tangan kata tak ingat zikirnya. Arab ke, Melayu ke, orang putih ke, yang masuk Islam semua ingat zikir 4 kalimah. Betul tak? Tapi saya nak tanya soalan yang kedua, yang tak ingatnya apa tuan-tuan? Yang tak ingatnya apa? Senyum lain macam. Yang tak ingatnya nak berzikir, betul tak? Ada juga orang celik mata, dia kata ustaz ni pandai-pandai, bagi kampung kita tanya tak ingat nak berzikir. Ada bukti? Saya kata mudah ya nak bukti. Tuan-tuan tolong jawab, daripada semalam sampai hari ni 24 jam, berapa kali kita sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar? Berapa kali sebut? Masing-masing jawab. Kalau tak sampai 100 kali, balik malam ni menangis. Apa yang kita nak tangis? Kita kata, ya Rabbi, lidah aku ni boleh sebut segala perkara atas dunia ni. Nak sebut bab ekonomi boleh sebut, bab kesihatan boleh sebut, bab orang tu benda ni semua boleh sebut, semua hal orang kita boleh sebut. Tapi nak sebut nama Allah, lidah kita terhalang. Kenapa? Maka di sini para jemaah sekalian, kita mengatakan tala'ub asyaitan. Syaitan mempermain, menggunakan masa yang kita ada untuk tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Dia sebut perkara-perkara yang lain, yang sangat lara, yang leka, yang menyebabkan kita jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya akhiri tazkirah kita ini para jemaah sekalian dengan suatu peringatan bahawa setiap terhalangnya ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla, lidah kita tidak basah dengan menyebut nama Allah, hati kita tidak berfikir tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla, dan juga anggota kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh mendekat kepada Allah, maka tidak ada perkara yang menghalang kita daripada perkara tersebut kecuali dengan sebab mungkin dosa dan maksiat yang kita lakukan yang menyebabkan hati kita tidak tergerak untuk melakukan perkara tersebut. Maka langkah yang pertama yang perlu kita buat apa dia? Iaitulah banyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana para sahabat mengatakan, kami menghitung Nabi dalam satu majlis sampai 100 kali mengatakan astaghfiruka wa atubu ilaik, ya Allah aku minta ampun dan aku bertaubat padamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang maksum yang tidak berdosa bertaubat. Bagaimana dengan kita yang confirm ada dosa? Kecuali tuan-tuan terjebak dengan ajaran Syiah yang mengatakan imam mereka tidak berdosa, maksum, itu cerita lain, itu kumpulan ajaran sesat yang tak perlu kita duduk bincang tentang mereka. Jadi setakat itulah, mudah-mudahan dua perkara yang saya sentuh tadi, yang pertama tentang masalah al-qunut wal yas, masalah putus harap daripada kebaikan yang ada. Yang kedua, jangan salah guna, maka kita buatlah satu perkara dia panggil manajemen ibadat, pengurusan ibadat. Semua lain kita sudah manage. Mesyuarat kita tahu berapa kali mesyuarat hari ni, waktu makan kita tahu berapa kali makan hari ni. Tetapi waktu beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, selain daripada salatul jamaah, salat fardu, salatul jamaah, dan kita juga mesti susunkan waktu kita berzikir, waktu kita bermunajat, waktu kita memberi nasihat dan menerima nasihat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para jemaah sekalian. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.